Baiklah, selamat sejahtera saya ucapkan kepada murid-murid di Metodis Banting, KSMK Metodis Banting. Cikgu berharap agar murid-murid bersiap sedia untuk menerima ilmu dan juga mendengar sedikit taklimat dan juga perkongsian ilmu tentang penulisan SPM pada hari ini. Hari kita akan buat 4 slot. Hari ini kita slot pertama iaitu slot penulisan. Boleh tak beritahu saya penulisan dalam kertas 1 atau kertas 2? Boleh jawab kertas 1 atau kertas 2? Kertas 1. Kertas 1. Terima kasih Suman. Alright, kertas 1 ini terbahagi kepada berapa bahagian? Kertas 1 ni terbahagi kepada berapa bahagian? Tahu tak? Okey. Kalau tahu boleh jawab, kalau tak tahu boleh cuba, mana nak tahu mungkin anda betul. Terbahagi kepada 2 bahagian ya. Terima kasih atas atas jawapan yang diberikan. Tahniah saya ucapkan kepada pelajar yang cuba menjawabnya. Okey. Sebenarnya kita lihat di sini soalan yang berkaitan dengan SPM, okey. Format baru ini, saya kongsikan sedikit maklumatnya. Okey. Ini format instrumen peperiksaan melalui SPM bagi kertas 1. Kertas 1 terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Okey, bahagian A dan bahagian B ya. Bagi bahagian A, kertas soalannya ialah satu soalan sahaja, bermakna pelajar tidak ada pilihan. Pelajar tak ada choice, tak ada pilihan. Dia mesti menjawab soalan tersebut. Okey, dan soalan itu digubal berdasarkan kombinasi ataupun pelbagai bahan rangsangan. Apakah bahan yang boleh digubal? Yang boleh keluar dalam peperiksaan? Pelbagai jenis, boleh keluar gambar, raja, puisi, teks ataupun rencana dan sebagainya. Asalkan dia bahan, bermakna pelajar boleh menulis karangan mengikut bahan-bahan tersebut. Sebenarnya ini pandangan peribadi saya lah. Pandangan peribadi saya ialah karangan bahan rangsangan ini sebenarnya kesinambungan daripada latihan jenis pemindahan maklumat, iaitu ulasan yang anda belajar sewaktu tingkatan 3, 2 dan tingkatan 1. Okey, oleh sebab itu murid-murid jangan terlalu bimbang dan jangan terlalu takut untuk menjawab soalan seperti ini. Yang penting ialah murid-murid tahu apakah unsur tersurat dan tersirat yang ada dalam kertas atau soalan tersebut. Sekiranya berbuat begitu, pelajar-pelajar boleh menjawabnya dengan tepat. Okey. Hari ini kita akan masuk satu bahan ya, sebab saya tak mahu membazirkan masa. Maka cikgu terus akan masuk satu bahan. Pelajar-pelajar biasanya akan diberikan bahan seperti inilah, yang ada nama kertas soalan, bilangan markah keseluruhan, bahagian A-nya, berapa markah, kemudian tajuk arahannya, maklumat di bawah berkaitan dengan gejala sosial. Huraikan pendapat anda tentang isu gejala sosial. Panjangnya huraian anda adalah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Okey, pada bahagian berita ni, siapa nak tolong saya baca? Bahagian yang pertama ni, siapa nak tolong saya baca? Ada siapa-siapa nak bantu saya baca? Dipersilakan. Ada siapa-siapa nak bantu saya baca? Dipersilakan. Okey, kalau tidak cikgu panggil nama lah. Okey, Amy Lau, tolong cikgu baca Amy. Amy boleh tolong saya baca tak Amy? Okey. Ada siapa boleh tolong saya baca? Alright. Kita lihat ini. Meng Ning, boleh tolong cikgu baca tak? Ataupun siapa-siapa pelajar, silakan. Silakan, yes. Boleh, sila Nalini, dipersilakan. Okey, Nalini, dipersilakan. Nalini kena on mikrofon dulu dan connect audio dulu ya. Tak dengar suara. Okey, mungkin pelajar lain boleh bantu Nalini.
Okey, Chin Yao, silakan Chin Yao. Chin Yao dipersilakan ada ataupun Fui Ching boleh, Yong Zeng juga boleh, Giam Yong Zeng. Okey. Saya akan baca. Ya, silakan. Tapah, polis sentiasa memantau pelajar yang terlibat dalam salah laku disiplin yang menyumbang kepada perlakuan jenayah. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintenden Som Sak Din Keliau berkata, kerjasama rapat antara sekolah dan pasukan polis dilihat berupaya untuk membendung salah laku ini daripada leluasa. Untuk menyokong usaha ini, Pegawai Perhubungan Sekolah PPS dalam kalangan pegawai dan anggota polis dilantik bagi setiap sekolah. Ini bertujuan mewujudkan komunikasi berterusan ke arah meningkatkan kesedaran terhadap jenis perlakuan salah laku yang berlaku di sekolah. Okey, ada satu poin yang penting ya Suman. Apakah poin yang penting yang dapat anda jumpa di sini? Poin penting ni ialah kerjasama rapat antara sekolah dengan pasukan polis berupaya untuk membendung salah laku daripada berleluasa. Salah laku apa tu? Salah laku disiplin. Okey, salah laku disiplin daripada berleluasa. Okey, salah laku ini bermakna salah laku disiplin secara leluasa. Alright. Baik, dalam bahan ini kita perhatikan apakah unsur. Cikgu nak ajar kamu harus teknik ya untuk perhatikan satu demi satu ya, iaitu unsur yang berkaitan dengan tersurat dan tersirat yang dapat anda berikan untuk bahan seperti ini. Kita masukkan unsur tersurat, iaitu unsur tersurat itu memang sudah ada. Kemudian kita hanya tulis unsur tersirat yang boleh kita masukkan dalam bahan ini. Okey, kalau orang kata berkaitan dengan isi tersuratnya sudah ada. Okey, cikgu ajar kamu harus teknik ya. Isi tersuratnya sudah ada. Okey. So di sini ialah langkah, iaitu kerjasama rapat. Maka isi tersirat di sini ialah apa? Mestilah kalau tersurat berkaitan langkah, isi tersurat mestilah apa? Biasanya ialah kebaikan. Okey, biasanya kita tulis kebaikan. Okey, kebaikan atau impaknya ataupun kesan yang baiklah. Okey, di sini cara kita menulis. Kita kenal pasti bahan yang utama ini. Kemudian bahan yang utama ini pelajar harus fikirkan apakah unsur tersiratnya yang kamu tahu tapi tak ada dalam bahan. Satu lagi bahan yang boleh dipilih oleh pelajar adalah seperti berikut. Okey. Pegawai perhubungan sekolah dalam kalangan pegawai dan anggota polis dilantik bagi setiap sekolah. Untuk apa? Untuk mewujudkan komunikasi ke arah meningkatkan kesedaran terhadap jenis perlakuan salah laku yang berlaku di sekolah. Ini juga merupakan satu isi tersurat. Dan apakah tersiratnya? Kita fikirkan dengan sebaik-baik. Ada dua fokus yang boleh kita tulis. Iaitu kedua-dua fokus ini berkaitan dengan langkah. Maka kita boleh tulis kesan daripada langkah tersebut. Okey, kesan daripada langkah tersebut. Alright. So, apa yang boleh kita tulis? Mari kita lihat ya. Perkara yang boleh kita tulis. Sekarang kita lihat di sini pendahuluan dulu. Cikgu beritahu kamu berkaitan dengan pendahuluan. Sebelum itu cikgu akan ceritakan apakah pakej-pakej penulisan yang boleh anda tulis. Okey, apakah pakej-pakej penulisan yang boleh anda tulis untuk karangan bahan rangsangan? Okey, apakah dinamakan sebagai pakej penulisan? Okey ya, pakej penulisan A. Okey, iaitu pendahuluan. Okey, pendahuluan lebih kurang 25 patah perkataan. Kemudian isi satu, okey, isi ataupun idea ataupun fokus satu lebih kurang 50 patah perkataan. Okey. Kemudian kita masuk isi atau fokus idea yang kedua
Okey, isi atau fokus idea yang kedua ialah sama 50 patah perkataan. Okey. Kemudian kita ada isi yang ketiga atau fokus yang ketiga lebih kurang 50 patah perkataan. Maka yang keempat ialah pendahuluan. Okey, pendahuluan lebih kurang 25 patah perkataan. Ini teknik yang boleh digunakan oleh pelajar atau package yang boleh digunakan oleh pelajar. Saya juga mencadangkan pelajar supaya menulis perkara seperti ini. Okey. So kalau 25 patah perkataan, apa yang boleh kita tulis? Bagi pendahuluan, jangan risau, bahan-bahan ini ataupun slide ini akan cikgu hantar kepada Cikgu Arniza, kemudian Cikgu Arniza boleh hantar kepada pelajar. Okey. Nombor 5 penutupan ya. Alright, betul. Nombor 5 penutupan. Cikgu Baiki. Okey, nombor 5 ialah penutupan. Tahniah. Okey, anda merupakan pelajar yang kata yang sensitif lah dan tahulah yang ini ialah penutupan. Okey, penutupan kita 25 patah perkataan sudah mencukupi. Alright. Setakat ini pelajar faham kan? Pelajar guna package ini selamat. Mengapa saya kata begitu? Apa yang perlu kita tulis untuk pendahuluan? Okey. Tengok baik-baik untuk pendahuluan. Kita tulis 2-3 ayat sudah cukup. Kalau boleh 2 ayat pun sudah cukup dah. Ataupun 3 ayat. Okey. Lebih kurang pendahuluan kita buat apa? Kita buat pertama ialah ayat tema. Ayat tema. Okey, ayat tema kita ialah gejala sosial kan. Kemudian ialah ayat kelompok. Okey, kelompok. Kelompok ni bermakna siapakah yang terlibat. Okey, siapakah yang terlibat ya? Kelompok ataupun siapa. Okey, yang ketiga ialah ayat arahan, ataupun ayat arahan. Arahan yang akan menjurus ke arah idea pertama. Kemudian dari segi isi penting. Dari segi isi penting, kita bina lebih kurang 4 hingga 5 ayat. Yang pertama mesti ada ayat idea ataupun fokus. Kemudian yang kedua ada ayat huraian. Dan huraian ini ialah sebab kita berikan kenapa kita tulis begitu. Yang ini kita masukkan contoh. Yang ini kita masukkan kesan. Okey, kita masukkan kesan sudah mencukupi. Isi, okey. Kemudian bagi penutupan. Bagi penutupan, kita masukkan ayat cadangan. Yang kedua, ayat harapan dengan ungkapan. Okey. Ayat harapan dan ungkapan sudah mencukupi. Di manakah kita masukkan peribahasa dan sebagainya? Mana-mana tempat yang sesuai, kita boleh masukkan. Kalau tak sesuai, jangan masukkan. Okey ya. So lebih kurang pendahuluan, okey, ayat ungkapan, ayat harapan dan orang kata ayat yang penting lah seperti ayat cadangan, ayat harapan dan juga ayat ungkapan untuk apa? Untuk kesimpulan ataupun penutupan karangan. Okey. Perkara ini sepatutnya tidak ada masalah dan pelajar-pelajar boleh jawab. Okey, pelajar-pelajar boleh jawab. Pertama, kita harus lihat ini peringatan kepada pelajar. Yang pertama, karangan bahan rangsangan mestilah akan ditulis. Okey, mestilah ditulis melebihi 150 patah perkataan tetapi kurang daripada 200 patah perkataan. Ini kan tahu pelajar-pelajar harus tahu mesti kurang daripada 200 patah perkataan. Okey. Yang kedua, jangan gunakan terlalu banyak kata bombastik. Bombastik lah atau ungkapan sehingga huraian tidak mantap. Yang penting ialah huraian kita mesti mantap. Okey. Yang ketiga ialah wacana mestilah lengkap. Apa itu wacana? Wacana bermakna pendahuluan tambah idea tambah penutup. Mesti ada. Pendahuluan tambah idea tambah penutup. Ketiga-tiga ini sangat penting. Pendahuluan tambah idea tambah penutup. Okey. Setakat ini ada soalan nak tanya cikgu tak?
Pelajar-pelajar tak perlu risau kerana skrin ini pelajar boleh screenshot ataupun juga akan hantar kepada Puan Aniza. Puan Aniza bolehlah menghantarnya kepada pelajar. Okey, saya dah hantar kepada Puan Aniza. Puan Aniza boleh hantar kepada pelajar ya. Baik, setakat ini faham? Kalau faham sila berikan good kepada saya. Okey, setakat ini faham murid? Okey, terima kasih Sharwin, Ganesh, Ariana, okey, Malisha dan sebagainya. Okey. Setakat ini murid-murid boleh faham ya? Okey, bagus. Alright, terima kasih. Kalau sudah faham, kita akan terus buat lihat soalannya sekali lagi. Maklumat di bawah berkaitan dengan gejala sosial. Ini ialah tema kita. Tema ini bermakna setiap perenggan mesti ada. Jangan lupakan perkataan ini. Ini merupakan tema karangan. Okey. Kalau kita lihat tema karangan ini, dia mesti ditulis dalam setiap perenggan. Setiap perenggan mesti ada. Jangan lupa. Dan gejala sosial ini pula melibatkan siapa? Okey, melibatkan siapa? Iaitu ayat kelompok. Kelompok bermakna siapa? Siapa terlibat? Siapa terlibat? Biasanya remaja ataupun golongan muda. Okey, golongan muda ataupun murid sekolah dan sebagainya. Sebab dia melibatkan sekolah. Dalam bahan pertama dia sudah kata kerjasama rapat antara sekolah dengan pasukan apa? Kerjasama rapat antara sekolah dengan pasukan polis. Dia berupaya membendung salah laku ini daripada leluasa. Nampak tak? Kalau di sini bermakna siapa terlibat? Yang terlibat mestilah murid sekolah. Okey, murid sekolah. Oleh sebab itu, kita mesti tulis pendahuluan yang tepat berkaitan dengan bahan ini. Apakah pendahuluan yang perlu saya tulis? Masih ingat bilangan ayatnya? Iaitu kita tulis 2 hingga 3 ayat. Kalau 3 ayat ialah ayat tema, ayat kelompok dan ayat arahan. Okey ya, mari kita lihat ya. Okey, yang pertama kita lihat ayat tema. Ayat tema kita tulis ni ya, gejala sosial. Okey, gejala sosial ialah masalah yang apa? Yang belum dapat diatasi walaupun sudah lama berlaku. Kita berikan ayat secara umum. Apakah itu masalah sosial dan bagaimanakah keadaan masalah sosial tersebut? Okey, kemudian kita boleh tulis bahawa gejala ini melibatkan murid-murid sekolah. Okey, melibatkan murid-murid sekolah yang sebenarnya pemimpin masa depan. Cukuplah yang sebenarnya pemimpin masa depan. Nampak tak? Gejala ini melibatkan murid-murid sekolah yang sebenarnya pemimpin masa depan. Bermakna mereka ini ataupun pemuda anak-anak remaja ini ialah pemimpin masa depan. Tetapi mereka terlibat dalam gejala sosial. Okey? Ataupun kita boleh tulis melibatkan murid-murid sekolah yang umur baru setahun jagung, darah baru setampuk pinang. Bermakna ini peribahasa ya. Ini bermakna masih muda remaja lagi. Okey? Oleh hal yang demikian, pelbagai usaha perlu dilakukan untuk membendung gejala sosial dalam kalangan siapa? Dalam kalangan murid sekolah. Okey, dalam kalangan murid sekolah. Okey, di sini kita ada ayat kelompok. Okey, ayat kelompok. Okey, ayat kelompok dan di sini kita ada ayat arahan yang merujuk siapa? Yang merujuk idea pertama. Ayat arahan, okey, pautan fokus 1. Bermakna ayat ini dapat dipautkan, dapat dilink dengan idea fokus pertama kita. Ini yang perlu kita tahu. Lebih kurang 3 ayat saja sudah mencukupi. Okey, berapa bilangan patah perkataan? Kita kira selepas setiap perenggan.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ini peribahasa ya. Peribahasa dikira sebagai satu perkataan kerana satu satu makna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 8 dan 7, 15 kan? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Okey, maka kita tulislah di sini lebih kurang 31 perkataan. Cikgu kalau lebih sikit tak apa ke? Tak apa. 31 patah kata. Okey, patah perkataan. Nampak? Okey, kita tulis lebih kurang 25 hingga 30 patah perkataan untuk pendahuluan sudah mencukupi. Ada ayat tema, ada ayat kelompok iaitu siapa yang terjadi, kemudian kita ada ayat apa? Kita ada ayat arahan yang menjurus ke arah fokus yang pertama. Sebab kita mesti link ya, pelbagai usaha ni sebab dia link dengan isi yang pertama kita. Yang ini pula, okey, yang kedua ini pula, okey, yang kedua ini pula, yang pertama ni gejala sosial ini pula, dia ada link dengan tema kita. Kemudian kita juga menjelaskan siapa yang terlibat, murid-murid sekolah, sebab dia melibatkan apa? Salah laku ni melibatkan pihak sekolah, nampak tak? Murid-murid di sekolah lah. Oleh sebab itu kita masukkan juga penanda wacana yang sesuai. Okey, kita masukkan penanda wacana yang sesuai, ada koma ya. Terlupa nak tulis koma di sini. Okey. Kemudian kita juga memasukkan apa? Memasukkan ungkapan menarik. Okey, umur baru setahun jagung, darah baru setampuk pinang. Ini merupakan satu apa? Satu cara kita menjelaskan umur yang masih muda. Okey ya. Kita lihat di sini. Alright, cikgu sudah hantar bahan-bahan ini kepada, cikgu sudah hantar screenshot ini kepada Cikgu Aniza. Cikgu harap Cikgu Aniza juga akan hantar kepada pelajar. Okey, setakat ini pelajar faham tak? Okey, setakat ini pelajar faham tak? Okey, boleh ya. Kita sudah lihat isi berkaitan dengan bahagian berkaitan dengan pendahuluan ya. Bahagian dengan pendahuluan, cikgu harap pelajar-pelajar faham. Pendahuluan simple saja, tak payah tulis ayat-ayat yang terlalu bombastik. Tulis ayat yang mudah difahami. Okey, ayat tema, ayat kelompok, kemudian ayat apa lagi? Ayat seterusnya lah ayat arahan. Dan ayat arahan itu dia mesti ada link dengan idea pertama kita. Okey, sebab setiap ayat itu dia ada idea dan fokus yang berbeza ya, maka kita harus berhati-hati dalam soal ini. Okey. Baik, kita harus lihat ya. Kita lihat pada bahagian yang pertama, sebagaimana cikgu beritahu tadi bahawa kita sudah bincang berkaitan dengan set yang pertama ini. Set yang pertama ini merujuk pada usaha, betul tak? Oleh sebab set yang pertama ini merujuk usaha, maka karangan kita juga haruslah berkaitan dengan usaha. Pelajar-pelajar, kalau kita lihat di sini idea pertama yang telah kita bincangkan di sini ialah kerjasama rapat antara sekolah dengan pasukan polis kan, berupaya membendung salah laku daripada leluasa, kemudian pegawai perhubungan sekolah, PPS dan dalam kalangan pegawai dan anggota polis dilantik di setiap sekolah untuk tujuan apa? Mewujudkan komunikasi ke arah meningkatkan kesedaran terhadap jenis kelakuan salah laku di sekolah. Nampak? Ada banyak huraian ni yang boleh kita gunakan, tapi kita harus berhati-hati. Jangan salin bulat-bulat bahan ini. Okey? Jangan salin bulat-bulat pada bahan ini. Okey, pertama kita ada, kalau kita lihat dari segi ayat kita ada ayat idea pertama ialah kerjasama, okey. Kemudian ayat yang seterusnya ialah ayat huraian. Huraian kita ada sebab kenapa kita perlu bekerjasama. Kalau polis memberikan kerjasama kepada pihak sekolah, murid berasa takut. Murid akan berasa takut. Barulah kita berikan contoh, iaitu lawatan polis ke sekolah, okey, secara berkala contohnya.
Okey, berkala, bermakna from time to time lah. Kemudian ayat, okey, ayat seterusnya ialah ayat kesan. Kesan kita di sini ialah kebaikannya ataupun impaknya. Okey, kebaikan ataupun impak yang dapat kita tulislah untuk penulisan ini. Okey, sekarang mari kita lihat pada teknik untuk menjawab ayat seterusnya. Mari kita lihat ya. Okey, ayat idea. Ayat idea ialah AI. Okey, ayat idea ialah usaha ya. Usaha untuk menangani gejala sosial dalam kalangan murid sekolah ialah pihak sekolah harus bekerja sama dengan pihak polis. Pihak sekolah harus bekerja sama dengan pihak polis. Okey. Alright, mari kita lihat di sini ya. Pihak sekolah harus bekerjasama dengan pihak polis. Okey, kita lihat di sini ya. Sekarang kita masuk sebab. Kenapa ayat huraian? Mengapa perlu bekerjasama? Kita pilih satu daripada perkataan yang penting dalam idea pertama itu, iaitu bekerjasama. Maka kerjasama ini sangat penting. Sangat penting agar murid berasa takut untuk membuat kesalahan, membuat kesilapan ataupun orang kata berasa takut untuk terjebak dalam gejala sosial. Nampak dia takut ya? Nampak. Kemudian kita masuk ayat contoh. Ayat contoh kita tulis sebagai contohnya. Okey, sebagai contohnya. Pihak ataupun polis bolehlah dilantik sebagai pegawai perhubungan sekolah, pegawai perhubungan sekolah. Huruf besar bermakna kata nama khas. Pegawai perhubungan sekolah untuk meningkatkan kesedaran dan lawatan ke sekolah. Lawatan ke sekolah untuk apa? Untuk mendisiplinkan murid. Mendisiplinkan murid. Baru kita masuk ayat kesan. Impaknya. Terus bagi impaknya, murid-murid dapat mendisiplinkan diri dan menjauhi gejala sosial. Menjauhi gejala sosial agar dapat belajar dengan apa? Suasana yang kondusif. Ingat ya, dapat menjauhi gejala sosial agar dapat belajar dengan suasana kondusif. Suasana kondusif di sini bermaksud suasana yang sesuai lah. Nampak tak? So dalam hal ini kita dapat lihat yang pertama dari segi kerjasama kita masukkan di sini ialah bekerjasama. Kemudian kita berikan sebab, nampak tak kerjasama ini? Kemudian pegawai perhubungan sekolah. Yang ini sudah memang ada dalam bahan kita. Yang ini sudah memang ada dalam bahan kita. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk meningkatkan kesedaran. Selain kita gunakan bahan yang ada dalam petikan, iaitu meningkatkan kesedaran, kita juga memberikan idea sendiri, isi tersirat sendiri ya, iaitu untuk mendisiplinkan murid. Baru kita masuk ayat kesan. Kesan ialah dapat mendisiplinkan diri, kemudian menjauhi gejala sosial. Ini bermakna kita harus sentuh ayat berkaitan dengan tema. Yang ini ialah tema kita. Okay, inilah tema kita. Tema mesti disentuh. Cikgu dah beritahu tadi dah. Okey, temanya mesti disentuh kan? Nak ataupun tidak, tema mesti disentuh. Dan kita juga ada satu lagi tema iaitu gejala sosial. Di sini ada gejala sosial, di sini ada 3 perkataan gejala sosial di sini.
Okey, di sini nampak tak? Pelajar-pelajar harus lihat ya, mengapakah banyak sangat perkataan gejala sosial, memang itulah yang harus disentuh oleh pelajar supaya tidak terpesong dalam penulisan. Ayat-ayat kita mudah sahaja. Kita gunakan sebahagian kecil daripada bahan yang diberikan, kemudian kita huraikan isi secara tersirat bermakna apa-apa yang kita tahu. Okey, dan isi ini kita tahu bahawa dia kalau kerjasama, dia mesti melibatkan apa? Kalau kerjasama mesti melibatkan langkah lah. Oleh sebab itu, pelajar-pelajar tidak ada masalah dan langkah-langkah sebenarnya merupakan soalan yang sangat popular dalam peperiksaan. Nak ataupun tidak, pelajar mesti menguasai karangan jenis langkah seperti ini. Okey, baik, ada soalan nak bertanya kepada saya tentang idea pertama kita ataupun fokus pertama kita. Yang ini berkaitan dengan fokus pertama ya, maka cikgu berikan di sini berkaitan dengan fokus pertama kita. Alright, ada soalan nak bertanya kepada saya yang ini berkaitan dengan fokus pertama. Fokus 1. Okey, fokus yang pertama kita pada hari ini berkaitan dengan bahan yang telah cikgu kongsikan kepada kamu. Alright, pelajar-pelajar, ada soalan tak? Sila tanya kepada saya. Okey, kalau ada soalan, tanya kepada saya. Jangan risau, jangan bimbang, jangan malu. Setakat ini okey, boleh faham tak? Setakat ini boleh faham? Terima kasih. Boleh faham ya, Tivia kata boleh faham ya. Okey, terima kasih. Dan pelajar-pelajar yang lain, okey setakat ini? Ada soalan nak tanya cikgu? Ada apa-apa soalan nak tanya cikgu tak? Tak mungkin tak ada soalan. Okey. Kalau pelajar nak tanya, tanyalah. Okey, cikgu akan jawab. Alright, kalau tidak kita akan lihat di sini ya pada ayat kedua kita, bahan yang kedua kita. Kalau kita lihat pada bahan yang kedua kita, apakah yang dapat kita tulis berdasarkan bahan yang kedua ini? Kita tengok baik-baik. Bahan yang kedua kita, okey. Ini bahan kedua kita daripada internet, okey, daripada bahan-bahan ini. Apakah yang dapat kita lihat? Siapa boleh beritahu saya? Apakah ini? Okey, apakah ini? Apakah ini? Apakah ini? Boleh beritahu saya? Okey, murid-murid boleh beritahu saya? Rokok. Yes. Ini bermakna apa? Inilah tabiat merokok. Okey, tabiat merokok. Okey, tabiat merokok kita dah tulis. Bagus. Ada lagi? Ini tabiat merokok. Yang ini pula. Tengok tak? Ini namakan sebagai apa? Ini namakan sebagai pengaruh media sosial ataupun pengaruh pelbagai media. Sebab dia dah terpengaruh oleh media kan? Ini pengaruh media sosial ataupun media massa. Okey. Yang ketiga pula, boleh beritahu saya, bergaduh dengan menggunakan perkataan yang kasar. Ini berkaitan dengan apa? Yang ketiga ini berkaitan dengan masalah ataupun orang kata perpecahan keluarga. Perpecahan keluarga ataupun kita kata berkaitan dengan gejala yang melibatkan apa? Melibatkan perpecahan dalam kalangan ahli keluarga ataupun pergaduhan dalam keluarga. Okey, pergaduhan dalam kalangan, okey, dalam kalangan ahli keluarga. Ini juga merupakan gejala sosial. Gejala sosial bukan saja melibatkan remaja, juga melibatkan masalah-masalah sosial yang berlaku ya dalam kalangan ahli keluarga dan sebagainya. So mari kita lihat. Ini antara contoh gejala sosial ya. Ini antara contoh gejala sosial. Tapi kita harus lihat ya, isi pertama kita berkaitan dengan sekolah. Betul? Isi pertama kita berkaitan dengan sekolah. Yang ini contoh-contoh gejala sosial ini juga melibatkan pelbagai pihak. Konflik dalam keluarga boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okay? So di sini idea dua kita. Idea dua kita di sini ialah pelbagai gejala sosial. Kemudian sebab, okay? Huraian.
huraian kita ialah sebab. Kenapa berlaku? Ini kerana kalau isi satu rakan-rakan itu pengaruh rakan, media massa, okey, dan juga masalah apa? Masalah kekeluargaan, okey? Masalah kekeluargaan. Kemudian kita ada contoh. Contoh di sinilah ajakan kawan contohnya. Ataupun orang kata ketagihan gadget. Okey, gadget boleh terima ya. Ataupun orang kata tertekan, pelajar-pelajar tertekan oleh masalah kekeluargaan. Baru kita masuk kesannya. Apa kesan akan berlaku kalau murid-murid menjadi mangsanya? Pelajaran terjejas. Lepas itu, apa yang akan terjadi iaitu dia menjadi samsing di sekolah. Dia menjadi samsing di sekolah kan kerana dia mengikut perlakuan ibu bapa yang ganas contohnya, yang menggunakan kata-kata kasar dan sebagainya kan. Kalau ibu bapa boleh, dia rasa kenapa dia tak boleh? Nampak? Itu cara yang boleh kita gunakan untuk untuk menjelaskan perkara-perkara seperti ini. Okey, jom kita lihat pada penulisannya. Okey, kita akan lihat pada penulisannya. Kita lihat sini ya. Selain di sekolah ataupun selain sekolah, murid-murid juga terlibat dalam gejala. Nampak? Kenapa saya kata selain sekolah? Kerana isi satu tu berkaitan dengan sekolah. Maka isi kedua kita tulis selain sekolah. Murid-murid juga terlibat dalam gejala sosial di luar sekolah. Okey, di luar sekolah. Okey, mereka mudah terpengaruh oleh rakan sebaya. Betul? Mudah terpengaruh oleh rakan sebaya yang mengajak mereka merokok. Okey. Mengajak mereka. Ada juga, nampak huraikan, ada juga, ini ayat contoh. Okey. Kemudian kita lihat di sini ialah ayat idea. Okey, ayat idea kedua. Kemudian kita ada ayat contoh. Ayat huraian. Kemudian baru kita masuk ayat contoh. Ayat contoh. Dalam hal ini mereka mudah juga terpengaruh oleh media sosial. Okey, sosial kerana iman mereka nipis ataupun orang kata kerana cukuplah kerana perasaan ingin cuba contohnya. Kata perasaan ingin cuba kan. Okey. Kemudian kita berikan satu lagi berkaitan dengan hurai ayat kesan, iaitu kesannya gejala sosial yang berlaku di sekitar mereka seperti pergaduhan antara ibu bapa juga menyebabkan mereka bertindak kasar dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan bahasa yang kasar dalam perbualan. Okey? Cukuplah kita tulis seperti ini. Jangan tulis terlalu panjang kerana kita tak cukup patah perkataan untuk menulis kesimpulan nanti. So pelajar-pelajar yang tulis seperti ini sudah cukup baik sebenarnya. Apa yang boleh kita perhatikan dalam ayat ini, ada ayat tema tak? Perkataan tema tersebut ada tak? Ada, iaitu gejala sosial. Nampak? Ada gejala sosial. Alright, dua perkataan tema tersebut kita kekalkan. Kena cek baik-baik setiap kali sebelum kita hantar karangan kepada guru, kita harus lihat. Ini merupakan tema kita mesti ada. Kemudian kita lihat di sini berkaitan dengan gambar pertama. Okey, berkaitan dengan gambar pertama ialah gejala merokok. Gejala merokok ini ada di sini. Nampak? Mereka mengajak mereka merokok. Maka kita dapat pasangkan ataupun kita kaitkan unsur ini dengan gambar pertama. Kemudian kita cek balik, terpengaruh oleh media sosial. Okey, kerana perasaan ingin cuba.
maka kita kaitkan dengan isi yang bahan kedua pula. Kemudian yang ketiga, pergaduhan antara ibu bapa juga ada dinyatakan dalam hal ini. Okey, iaitu pergaduhan antara ibu bapa. Semua ini melambangkan pelajar-pelajar tidaklah wajib menggunakan setiap bahan, tetapi kalau pelajar mampu menghuraikan setiap bahan tersebut adalah lebih baik, lebih mantap, lebih menyeluruh kata orang. Okey? Dan siapa yang terlibat? Mari kita lihat. Siapakah yang terlibat dalam karangan ini? Semestinya ialah murid-murid, rakan sebaya, kan? Nah, kemudian ibu bapa juga terlibat. Semakin banyak pihak yang tepat dalam penulisan yang anda tulis, semakin tinggilah markah anda. Oleh sebab itu kita harus tahu bahan-bahan yang ditulis oleh pelajar mestilah melambangkan kematangan. Bermakna orang kata maturity of the essay kata orang. Kematangan sangat penting. Jika pelajar dapat menulis esei yang matang seperti ini, pelajar-pelajar boleh skor untuk idea yang kedua ataupun fokus yang kedua ini. Okey? Ada soalan setakat ini nak bertanya kepada saya? Setakat ini okey? Boleh ya? Oh, sunyi sepi pelajar-pelajar ni. Ada soalan tak nak tanya saya setakat ini? Kalau tak ada, cakaplah tak ada soalan. Faham? Dan sebagainya. Responslah sedikit, anak-anak. Jangan malu, jangan segan. Okey. Yang ketiga berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan statistik. Yang berkaitan dengan statistik. Kes remaja sekolah dan remaja yang tidak bersekolah. Ini bermakna remaja yang terlibat dalam gejala sosial yang bersekolah lebih rendah daripada yang tidak bersekolah. Nampak kes-kesnya? Maka kita harus tahu ya, bilangan kesnya agak tinggi, tapi kita tak semestinya perlu tulis semua. Kita tulis sebahagian ataupun 1-2 isi sudah mencukupi. 1-2 bahagian sudah mencukupi, kita boleh pilih yang agak serius seperti melepak dan sebagainya. Okey ya. Bahan-bahan ini pelajar bolehlah orang kata tukar kepada idea kita yang mantap. Okey. Maka di sini kes-kes yang berlaku ini ialah kesan lah. Kesan lah yang berlaku ya. So kita boleh tahu bahawa dalam penulisan kita boleh tulis pelbagai perkara penting. Perkara penting yang boleh kita tulis tadi. Okey, kita tulis kesan ya. Okey, kita tulis idea 3, idea ataupun fokus 3 ialah kesan. Apa kesannya? Mari kita lihat ya. Kesan yang pertama ialah dia idea kita dia terlibat dalam kita melepak contohnya. Banyak ya, melibatkan murid sekolah dan tidak bersekolah lagi. Apa akan berlaku? Huraiannya membuang masa kata orang. Contoh melipat di mana? Di tepi jalan, okey, ataupun di pasar raya, ataupun di orang kata di lorong-lorong, okey, lorong-lorong lah hitam dan sebagainya. Kemudian baru kita masuk kesannya ialah menjejaskan imej keluarga. Menjejaskan imej keluarga, okey. Ini yang boleh kita tulis sebenarnya. Mari kita lihat ya. Oleh sebab gejala sosial. Semakin hari semakin membimbangkan, okey, membimbangkan murid-murid yang bersekolah dan yang tidak bersekolah juga terlibat. Kita nyatakan penglibatan murid yang bersekolah dengan tidak bersekolah. Okey, mereka suka melepak ya, mereka suka melepak dan membuang masa tanpa menyedari bahawa ataupun tanpa sedar bahawa masa itu emas kata orang. Okey, inilah ayat apa? Inilah ayat idea kita. Kemudian inilah ayat huraian kita. Kemudian kita berikan ayat contoh kita di mana. Kebanyakan mereka membuang masa dengan berbual
okey, berbual-bual kosong di pasar raya, okey, di pasar raya dan di tepi jalan, okey, seperti perhentian bas contohnya. Okey, kita berikan contoh. Baru kita masuk ayat kesan. Tindakan remaja seperti ini, tindakan remaja seperti ini bukan sahaja menconteng arang di muka. Apa itu menconteng arang di muka? Bermakna memalukan keluarga dan diri sendirilah. Menconteng arang di muka tetapi juga menyebabkan pelajar ataupun menyebabkan masa depan mereka terjejas. Okey, cukuplah kalau pelajar tulis seperti ini kerana kita sudah ada menulis berkaitan dengan gejala sosial kita sebagai tema. Ingat ya, gejala sosial sebagai tema mesti ada. Sekurang-kurangnya satu. Kemudian dia melibatkan bahan tak? Apakah yang melibatkan bahan kita? Ada murid-murid bersekolah, murid-murid yang tidak bersekolah. Murid-murid yang tidak bersekolah. Yang ini sudah cukup melibatkan bahan. Dan apakah bahan yang dalam bahan aktiviti tersebut? Membuang masa, itu melepak. Nampak tak? Kemudian isi tersirat kita apa? Isi tersirat melambangkan kematangan kita. Kalau mereka melepak, mereka buat apa? Mereka membuang masa. Berbual-bual kosong di pasar raya dan di tepi jalan seperti perhentian bas. Kemudian kita ada ungkapan menarik. Kita masukkan ungkapan menarik kita iaitu masa itu emas, kemudian menconteng arang di muka. Dua ungkapan menarik ini sudah banyak nih, sebenarnya sudah mencukupi. Jangan tulis terlalu banyak. Tak semestinya setiap perenggan perlu ada penanda, perlu ada peribahasa, maka kita pilihlah mana-mana tempat yang sesuai dalam karangan baru kita tulis. Dengan begitu, kita tidak memaksa diri memasukkan idea-idea yang berkaitan dengan peribahasa. Kebanyakan pelajar pada hari ini, dia memaksa diri memasukkan peribahasa padahal dia tak kenal peribahasa tersebut, dia tak faham akan peribahasa tersebut. Okey? Sekarang kita melihat, mari kita sama-sama melihat pada bahagian penutupan karangan pula. Penutupan karangan juga beritahu tadi ringkas saja, okey? Penutupan karangan bahan rangsangan. Yang penting mesti ada ayat cadangan, yang kedua mesti ada ayat harapan, yang ketiga mesti ada ayat ungkapan. Kenapa ayat ungkapan ini penting, cikgu? Kenapa, murid-murid? Sebab ayat ungkapan itu memang diseru untuk ditulis pada bahagian penutupan mengikut DSKP. Okey, mengikut DSKP kan, ayat kesimpulan ataupun ayat perenggan kesimpulan tu mesti ada ungkapan menarik. Kalau kita lihat pada DSKP tingkatan 4 sudah ada. Okey ya. Jom kita lihat. Kesimpulannya, nampak tak? Semua pihak seperti ibu bapa, guru-guru dan pihak berkuasa. Nampak? Pihak berkuasa perlu sama-sama mengatasi masalah gejala sosial. Okey? Apabila gejala sosial dapat diatasi, apa akan berlaku? Apabila gejala sosial dapat diatasi, murid-murid dapat dibentuk menjadi lebih berdisiplin, berdisiplin dan berkewibawaan. Okey? Dengan kata lain, murid yang berdisiplin dapat menjadi pemimpin masa depan kerana pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Okey, pemudi tiang negara. So di sini kita sudah ada ayat cadangan. Kemudian kita ada ayat harapan. Okey, ayat harapan. Kemudian kita ada ayat ungkapan. Okey, ayat ungkapan tersebut.
Cukuplah sekadar menulis lebih kurang 3 ayat seperti ini. Dengan berbuat begitu, pelajar-pelajar dapat memerhatikan 5 perkara. Perkara pertama yang dapat kita perhatikan di sinilah cadangan kita, iaitu perlu, ada perkataan, perlu sama-sama mengatasi gejala sosial. Kemudian kita ada ayat harapan kita. Harapan kita, murid-murid dapat dibentuk. Nampak tak? Dapat dibentuk menjadi lebih berdisiplin dan berkewibawaan. Yang ketiga, kita ada ayat ungkapan kita, iaitu pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Okey, dan dalam hal ini pelajar-pelajar harus tahu ya, pihak-pihak yang terlibat dalam gejala sosial juga perlu diberikan perhatian, iaitu ibu bapa, guru-guru, pihak sekolah berkuasa kan, dan tema-tema ayat perkataan tema seperti gejala sosial tidak boleh diabaikan oleh pelajar. Gejala sosial. Okey, ini pun ada gejala sosial. Okey, typo di sini I ya, sepatutnya I ya, gejala sosial. Nampak? Dan kemudian dia ada apa? Dia ada pemimpin pada masa depan. Sebab tema di sinilah tema kepimpinan ya. Ini merupakan tema dalam buku teks sebenarnya. Kalau kita lihat tema yang ke-16. Okey? Ini antara cara kita skor jika pelajar tulis lebih kurang beginilah penutupan karangan, dan cikgu yakin bahawa pelajar-pelajar pasti boleh mendapat markah yang tinggi ya dalam penulisan jika kamu menulis dengan penuh disiplin. Ingat ya, disiplin sangat penting dalam penulisan. Lepas ayat isi ataupun fokus, mesti ada sebab mengapa fokus itu begitu. Kemudian kita buktikan fokus tersebut. Okey? Apabila kita menghuraikan karangan, sebenarnya kita berikan isi tersurat atau tersirat, kan? Tersurat apa yang kita nampak dalam bahan, tersirat ialah dihuraikanlah apa-apa yang tak nampak dalam bahan tetapi kita tahu. Okey ya. Demikianlah betapa mudahnya cara kita menulis karangan bahan rangsangan jika karangan itu berbentuk umum. Ada juga karangan bahan rangsangan yang berformat. Pelajar-pelajar harus tahu karangan berformat ada banyak ya. Karangan-karangan yang berformat ini juga perlu dikuasai oleh pelajar. Boleh berformat dan juga boleh tidak berformat. Kalau berformat kena rujuk buku teks. Apa-apa sahaja bahan yang ada dalam buku teks boleh keluar dalam peperiksaan. Seperti karangan yang berbentuk rasmi dan tidak rasmi. Kalau rasmi seperti surat kiriman, laporan, mini mesyuarat, resume, ucapan, pidato, syarahan. Ini rasmi lah. Yang tidak rasmi seperti rencana, blog, ulasan, drama, pementasan, surat tidak rasmi, email, cerita, skrip temu duga, komentar, resepi dan sebagainya. Semua itu merupakan format-format baharu yang juga perlu dikuasai oleh pelajar. Okay? Nak ataupun tidak pelajar perlu menguasainya. Bukan senang untuk skor dalam BM, tetapi jika pelajar menguasai format, pelajar boleh dapat markah yang tinggi. Kalau karangannya isi-isi penting betul tetapi format salah, kemungkinannya pelajar tidak mendapat markah yang cemerlang lah. Okey? Baik, untuk karangan bahan rangsangan, ada soalan nak tanya saya? Setakat ini okey? Boleh terima ya? Kita sudah 1 jam. Kita sudah 1 jam berbengkel. Setakat ini pelajar boleh terima. Okey, terima kasih atas komen pelajar. Okey, saya rasa pelajar-pelajar boleh faham tentang cara teknik-teknik yang saya gunakan pada hari ini. Okey, sekarang kita lihat pada soalan yang berkaitan dengan karangan umum pula. Kalau kita lihat karangan umum kan, karangan ini menawarkan 70 markah. Nak ataupun tidak, pelajar-pelajar harus menguasai karangan ini ya. Apakah yang dimaksudkan dengan karangan umum di sini? Tengok baik-baik karangan umum di sini. Bahagian B ialah pertama, pelajar-pelajar disajikan dengan 4 soalan esei.
4 soalan esei tersebut sangat menarik ya, kerana ini kali pertama format terbaharu ini diperkenalkan dan pelajar-pelajar mesti tahu bahawa format terbaharu ini membantu pelajar untuk menulis esei dengan lebih baiknya. Kenapa? Kenapa pada pandangan saya, dahulunya pelajar-pelajar digalakkan menulis lebih daripada 500 patah perkataan kalau dia nak skor dalam SPM. Tetapi sekarang jumlah patah perkataan itu telah dikawal oleh oleh penggubal dan juga pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia. Pelajar-pelajar tidak boleh menulis lebih daripada 500 patah perkataannya. Ada 4 soalan, pelajar hanya perlu pilih 1 soalan sahaja. Pilih 1 daripada 4 soalan sahaja berdasarkan 4 domain yang penting, iaitu domain peribadi, domain awam, domain pendidikan dan juga domain kerjaya. Okay, domain kerjaya. Markanya banyak, sangat hebat. 70 markah diberikan kepada pelajar berbanding 30 markah daripada bahan rangsangan tersebut. Kemahiran menulis memang ditekankan dalam hal ini. Pelajar-pelajar janganlah tidak membuat latihan. Kalau pelajar tidak membuat latihan, memang anda rugi besar. Okey, 20% melibatkan kemahiran membaca kerana ada bahan rangsangan dan juga 80% menulis. Jumlah perkataan antara 300 hingga 500 patah perkataan saja. Pelajar-pelajar tidak ada pilihan, mesti tulis lebih daripada 350 tetapi tidak perlu menulis lebih daripada 500 patah perkataan. Cikgu nak cadangkan. Okey, cikgu nak cadangkan pelajar-pelajar boleh menggunakan package-package dari segi pemerengganan yang tepat dalam penulisan. Okey, package penulisan bahagian B. Pertama, pendahuluan kita tulis lebih kurang 50 patah perkataan. Okey, isi ataupun idea ataupun fokus 1 lebih kurang 100 patah perkataan. Okey. Sama juga dengan idea yang kedua atau fokus yang kedua kita tulis 100. Idea ketiga kita tulis 100. Idea keempat ini sebagai backup. Ini sebagai apa? Sebagai backup kata orang. Sebagai backup isi ya. Isi backup ni orang kata backup ataupun sokongan lah kalau kita ada menulis idea yang salah. Okey. Penutupan lebih kurang 50 patah perkataan. Dengan itu pelajar masih lagi dapat menulis 500 patah perkataan. Okey, 500 patah perkataan. Okey ya. Baik, itu cara kita jawab. Yang mudah sebenarnya. Tak perlu terlalu serius, terlalu susah. Sebenarnya karangan ini sudah banyak membantu pelajar untuk skor. Okey, maafkan saya kerana haus sedikit. Okey, sekarang apa yang perlu pelajar tulis? Apa yang perlu ditulis oleh pelajar dalam karangan? Sebenarnya ayat-ayat yang perlu ditulis oleh pelajar lebih kurang sama saja. Cuma dari segi huraian tu lebih panjang lagi. Itu saja membezakan ayat-ayat yang perlu ditulis oleh pelajar dalam bahan rangsangan dan juga bahan umum. Okey. Kalau karangan umum dalam bahagian pertama ialah pendahuluan. Pelajar perlu tulis berkaitan dengan ayat tema, kemudian ayat kelompok, siapa terlibat, kemudian ayat apa, ayat isu, ayat keempat ayat isu, ayat keempat ialah ayat huraian ataupun kesan, kemudian baru kita masuk ayat kelima ialah ayat arahan. Ini untuk pendahuluan. Okey, untuk pendahuluan. Untuk bahagian idea ataupun untuk bahagian penutupan, bahagian C ini ialah bahagian penutupan. Idea cikgu tulis yang lain. Untuk bahagian penutupan juga kita tulis dalam 5 ayat, iaitu ayat kesimpulan,
Mesti ada ayat kesimpulan yang berdasarkan keseluruhan ayat idea. Kemudian ayat cadangan. Jangan lupa ayat harapan. Kemudian ayat ungkapan. Dan juga kita ada satu lagi ayat kelima ialah ayat penutupan ataupun penegasan. Penutupan atau penegasan. Ini untuk penutupan karangan. Bagaimana pula dengan idea karangan kita? Sebab idea karangan kita 50 perkataannya, itu bahagian B, 100 patah perkataan, iaitu idea atau fokus ataupun isi karangan. Okey, isi karangan. Apa yang perlu ditulis oleh pelajar? Pertama, mestilah ayat idea. Selepas ayat idea, kita mesti berikan 2 sebab. Okey, kita berikan 2 sebab. Kita berikan 2 sebab yang terjadi dalam ayat huraian. Okey. Ayat huraian kita berikan 2 sebab. Kemudian yang ketiga kita berikan ayat contoh sama ada realiti ataupun ayat contoh yang umum. Okey. Yang pertama kita berikan contoh yang umum. Yang kedua, kita berikan contoh yang realiti. Bermakna pelajar ikut format ini, ikut formula ini. Mesti betul punya. Mesti dapat markah tinggi punya. Yang kelima, kita berikan ayat huraian 2 kesan. Baru yang keenam, kita berikan ayat penegasan. Okey, sebenarnya kita ada lebih kurang 8 ayat. Sudah cukup untuk membina 100 patah perkataan. Di sini kita bina 50 patah perkataan. Di sini kita bina 50 patah perkataan. Di sini kita bina 100 patah perkataan. Okey? So, jangan beritahu saya dalam 8 ayat. Dalam 8 ayat anda tidak dapat memberikan tidak dapat memberikan 100 patah perkataan kepada guru-guru yang memeriksa kertas anda. Ini suatu yang terdapat diterimalah kata orang. Okey? Walau bagaimanapun cikgu akan ajar kamu satu persatu supaya pelajar dapat lihat dan juga dapat memahaminya dengan lebih pantas. Okey? Untuk pengetahuan, hari ini kita akan gunakan satu daripada soalan yang ada dalam item contoh kita. Okey? Iaitu karangan jenis kata rencana dalam domain awam. Alright? Domain awam. Baik. Di sini boleh baca untuk saya? Ada siapa boleh baca untuk saya tak? Ada siapa boleh baca untuk saya? Okey, kalau tidak, cikgu akan bacalah untuk anda lah. Setiap rakyat Malaysia secara purata membuang 0.8 kilogram sampah setiap hari. Jumlah ini cukup untuk memenuhi menara berkembar Kuala Lumpur KLCC ya dalam jangka masa 9 hari setengah sahaja. Aktiviti kitar semula dikenal pasti sebagai salah satu cara paling berkesan untuk mengurangkan sampah sisa pepejal. Namun demikian, tahap kesedaran masyarakat terhadap amalan kita semula masih rendah. Okey? Petikan di akhbar di atas menyatakan bahawa aktiviti kitar semula merupakan kaedah terbaik untuk mengurangkan sampah sisa pepejal. Pelbagai usaha perlu dilakukan untuk menggalakkan masyarakat mengamalkan kitar semula kerana kesedaran terhadap amalan tersebut masih rendah. Sehubungan dengan itu, anda dikehendaki menulis sebuah rencana bagi menggalakkan masyarakat mengamalkan kitar semula. Bermakna rencana yang kita tulis ini harus ada unsur galakan atau motivasi kepada masyarakat untuk mengitar semula sampah. Tajuk rencana tersebut ialah usaha-usaha menggalakkan amalan kitar semula. Jelaskan rencana tersebut
selengkapnya. Okey? So di sini kita boleh lihat apakah tajuk kita. Tajuk kita berkaitan dengan kitar semula ataupun aktiviti kitar semula. Nampak tak? Ini merupakan tema. Ada siapa yang terlibat? Rakyat Malaysia sudah ada. Kemudian, kesedaran masyarakat terhadap amalan kita semula semakin rendah pun ada. Ini merupakan sebagai apa? Sebagai isu yang berlaku. Kerana dalam pendahuluan kita perlu ada isu, ya. Perlu ada ayat-ayat isu baru betul. Kemudian membuang sampah setiap hari. Boleh tak saya gunakan bahan-bahan dan rangsangan ini sebagai pendahuluan? No problem. Boleh, tak ada masalah. Okey. Kalau ada isi penting yang sesuai, isi-isi ini juga sesuai digunakan dalam penulisan idea kamu. Tak ada masalah. Tapi kita harus pandai menganalisisnya. Okey? Dan soalan yang akan kita tulis ini berformatkan rencana. Okey? Berformatkan rencana. Alright? Dan tajuknya sudah ada. Jangan pula kita pandai-pandai tukar tajuk yang lain. Ya? Usaha-usaha menggalakkan amalan kitar semula. Okey, mari kita lihat di sini bahan-bahan yang akan kita bincangkan. Sekarang kita lihat pada bahan seterusnya. Alright, cikgu hantar kepada cikgu Aniza dulu bahan tersebut supaya dapat difahami oleh pelajar. Setakat ini pelajar boleh faham kan? Saya rasa tak ada masalah, pelajar-pelajar boleh faham. Dalam penulisan pendahuluan kita tulis ayat tema. Kemudian ayat kelompok, siapa terlibat? Isunya, huraiannya, arahannya. Kita sudah ada ni sebenarnya. Okey, tema di sini, ayat tema kita ialah tema kitar semula. Kemudian kelompok kita ialah rakyat Malaysia, sudah ada. Isu di sini ialah berkaitan dengan sampah. Sampah sisa pepejal kita. Kemudian huraian kesan apa berlaku kita fikirkan. Busuklah, lepas itu tidak selesa. Okey, tidak selesa. Kemudian arahan di sini ialah usahalah untuk menggalakkan masyarakat untuk mengitar semula sampah. Nampak tak? Tema kitar semula sudah ada. Kelompoknya rakyat Malaysia sudah ada. Isunya sampah sudah ada. Kesannya tidak selesa sudah ada. Dan usahanya sebagai arahan. Ini boleh kita gunakan sebagai pendahuluan. Kemudian dalam ayat idea kita, okey, apa yang perlu dilakukan? Isi pertamanya apa? Isi keduanya apa? Isi ketiganya apa? Boleh berikan cadangan. Bagaimanakah usaha untuk meningkatkan kesedaran masyarakat supaya mengitar semula sampah? Okey, boleh tak beritahu saya? Apakah usaha-usaha untuk menggalakkan amalan kitar semula? Okey, nanti kita fikirkan idea tersebut, pelajar berikan contoh isi tersebut. Kemudian kita berikan sebab, kemudian contoh umum, realiti, kesan dan penegasan. Kemudian dalam ayat kesimpulan, kita cadangkan kesimpulan itu. Kesimpulan itu mestilah berkaitan dengan usaha tersebut. Cadangannya, usaha tak bolehlah jalankan secara apa? Tak bolehlah berjalankan secara sesuka hati, betul? Mesti ada harapan, kemudian ada ungkapan, barulah masuk ayat penegasan. Itu cara kita jawab soalan dengan betulnya. Okey, jangan bimbang. Cikgu akan hantar, cikgu akan tunjukkan caranya yang betul kepada kamu supaya dapat ilmu yang betul tentang penulisan, ya. Mari kita mulakan dengan ayat pendahuluan kita. Okey, kita mulakan dengan perenggan pendahuluan kita. Pendahuluan tak perlu ada terlalu banyak ayat, cukuplah lebih kurang 5 ayat tersebut, tapi jangan lupa apakah format kita, format rencana, iaitu usaha. Okey, usaha menggalakkan amalan kitar semula. Okey, usaha-usaha menggalakkan amalan kitar semula. Ini ialah tajuk kita. Mesti tulis dengan tepat tajuknya. Jangan buat salah. Kemudian oleh huruf kecil, siapakah penulis? Contohnya ialah Siti
Nordiana contohnya. Okey, Siti Nordiana Saleh. Contohnya, inilah format untuk karangan jenis rencana. Kemudian ayat pertama kita ialah ayat apa? Ayat apa? Ayat 5, iaitu kitar semula. Kita beritahulah, amalan kitar semula ialah satu amalan mulia. Tetapi amalan ini seolah-olah tidak diamalkan lagi oleh rakyat Malaysia. Nampak? Sebab kita ada tema melibatkan siapa. Hal ini dikatakan demikian kerana rakyat Malaysia, ni kelompok lah, ayat kelompok kita, rakyat Malaysia banyak bermakna selalulah membuang sampah, sisa pepejal sebelum mengitar semula sampah. Hal ini tidaklah mengherankan kerana apa gitu? Kerana 0.8 ataupun kerana rakyat Malaysia. Salin bahan dalam arahan itu, rakyat Malaysia secara puratanya membuang 0.8, salin balik ya, 0.8 kilogram sampah setiap hari. Sehingga apa? Sehingga tidak mempunyai tahap kesedaran ataupun tidak mempunyai kesedaran bahawa sampah yang dibuang sebenarnya boleh dikitar semula ataupun dapat dikitar semula. Ini merupakan dia punya isunya. Okey, orang kata oleh sebab masalah ini dikatakan, ini merupakan kita masuk ayat apa? Ayat kesannya, dikatakan bagai orang kata kudis menjadi nanah ataupun tokak juga boleh. Bagai kudis menjadi nanah bermakna dia semakin serius lah. Oleh sebab masalah ini dikatakan bagai kudis menjadi nanah, pelbagai usaha perlu dilakukan. Untuk apa? Untuk memastikan rakyat Malaysia mengitar semula sampah. Apakah usaha yang boleh kita lakukan? Cukuplah kita tanya, kita berikan ayatannya. So dalam ayat ini ada 5 perkara penting. Perkara penting pertama, kita ada kitar semula sebagai tema kita. Perkara penting kedua berkaitan dengan rakyat Malaysia. Perkara penting ketiga berkaitan dengan contoh ataupun isu yang berlaku yang melibatkan rakyat Malaysia. Kemudian ayat keempat ialah kesannya, iaitu kudis menjadi nanah. Kemudian ayat kelima ialah usaha yang perlu kita lakukan. Maka di sini kita membina 5 ayat yang iaitu ayat berkaitan dengan ayat tema. Kemudian ada ayat kelompok, kita ada ayat isu, kita ada ayat kesan, kita ada ayat arahannya. Kerana usaha ini merupakan satu arahan yang penting. Jumlah perkataan tak perlu terlalu panjang, cukuplah antara 45 hingga 55 atau 60 patah perkataan pun sudah mencukupi. Ini pendahuluan yang mudah dan sepatutnya pelajar-pelajar dapat menulis dengan lebih baik. Kita lihat pada bahagian seterusnya, iaitu pada bahagian isi penting pula. Pada bahagian isi juga akan pilih satu saja.
Tapi sebelum cikgu pilih, kamu harus beritahu saya lah apa yang perlu dilakukan untuk menggalakkan ya usaha untuk menggalakkan rakyat Malaysia mengitar semula sampah. Okey, sampah sisa pepejal. Okey, apakah usaha yang perlu dilakukan untuk menggalakkan rakyat Malaysia, okey, mengitar semula sampah sisa pepejal? Yang pertama berkaitan dengan pihak kerajaan. Gunakan formula berkaitan dengan gunakan formula yang betul jika ada berkaitan usaha. Cikgu nak berikan anda satu formula yang mudah. Okey, pelajar-pelajar boleh gunakan formula ini. Okey, iaitu K, I, S, S dan ME. Okey, tengok baik-baik. K di sini melibatkan pihak kerajaan. Okey, pihak kerajaan. Kemudian kita lihat pada bahagian I kita. Siapa nak beritahu saya? I di sini melibatkan siapa? Melibatkan pihak ibu bapa. Okey, melibatkan ibu bapa. Kemudian kita gunakan pihak S yang pertama. Okey, S yang pertama ini merujuk pada siapa? Merujuk pada pihak sekolah. Okey, S di sini merujuk pihak sekolah. Kemudian kita ada S yang kedua ini merujuk siapa? Merujuk pihak swasta. Merujuk pihak swasta. Dan kita ada juga iaitu ME di sini merujuk pada media massa. Okey, media massa. Itu cara kita ingat tekniknya kita gunakan KISS ME. Untuk apa? Untuk mengenal pasti berkaitan dengan siapakah ataupun pihak yang terlibat dalam karangan. Tak ada masalah. Saya rasa pelajar-pelajar boleh tahu cara untuk menulis karangan ini. Sekarang kita akan lihat satu isi penting. Sama ada kerajaan atau sekolah atau swasta atau ibu bapa atau media massa. Saya nak pelajar pilih satu isi yang boleh kita bincangkan. Kemudian 4 lagi isi yang lain nanti pelajar fikirkan sendiri. Pelajar boleh menulis karangan itu sendiri. Okey, so di sini kita ada kerajaan, ada sekolah, ada ibu bapa, ada pihak swasta, ada media massa. Apakah isi yang ingin anda pilih? Sila beritahu saya. Mungkin pelajar boleh pilih satu isi, kita akan bincang perkara ini. Alright, kita boleh pilih satu isi. Boleh tak? Kita pilih satu isi. Chan Sing, Si Chan Sing kata kerajaan. Kemudian Tiu Shue Wen kata media massa. Lagi. Siapa lagi? Gayatri kata sekolah. Wah, macam-macam permintaan ni. Khairani kata ibu bapa. Okey, Khairani nak saya tulis tentang ibu bapa. Saranya kata ibu bapa. Okey, lagi? Cuba bincangkan. Okey, isi mana yang perlu saya tulis pada hari ini? Saya pilih satu. Okey, iaitu saya bina idea yang berkaitan dengan siapa? Dengan pihak berkaitan dengan pihak K, iaitu kerajaan. Okey ya, berkaitan K, kerajaan. Ni senanglah. Kita pilih K ya, kerajaan ya. Kerajaan dulu. Okey, ataupun kita kata pihak kerajaan mestilah menyediakan tong sampah kitar semula di setiap rumah. Okey, di setiap kawasan perumahan, di setiap kawasan perumahan. Agar dapat, nampak kita kembali pada soalan kita, agar dapat menggalakkan rakyat, okey, menggalakkan rakyat Malaysia untuk mengitar semula sampah sisa pepejal. Nampak? Kita ada satu ayat berkaitan dengan isi. Kemudian kita berikan 2 sebab
Kenapa kerajaan harus menyediakan tong sampah? Kita berikan ya. Hal ini dikatakan demikian. Demikian kerana kalau menyediakan, maka huraiannya ialah penyediaan. Penyediaan tong sampah kitar semula ini, memudahkan rakyat, memudahkan rakyat dan dapat mendidik rakyat agar membahagikan jenis sampah yang perlu dibuang oleh mereka. Yang perlu dibuang oleh mereka. Ini baru satu huraian saja. Satu sebab. Satu sebab sahaja. Sebab kedua, apa yang perlu kita tulis? Kita kena tahu apakah sebab yang perlu kita tulis yang kedua pula. Boleh beritahu apakah sebab-sebab yang perlu kita tulis? Sebab pertama ialah penyediaan ini dapat memudahkan rakyat. Yang kedua, selain itu kerajaan bolehlah menyediakan atau menyediakan sampah atau menyediakan pusat kitar semula yang lebih banyak di kawasan strategik agar rakyat tidak perlu pergi terlalu jauh untuk mengitar semula sampah. Mengitar semula sampah sisa pepejal mereka. Nampak? Itu sebab pertama, memudahkan rakyat. Sebab kedua, pusat kita semula ini supaya rakyat tak perlu pergi jauh. Nampak? Rakyat tak perlu pergi jauh. Baik, kalau kamu lihat, dalam kata dari segi tong kita semula ni, apa yang perlu ditulis oleh rakyat, oleh kerajaan? Sebagai contohnya, kita lihat di sini ya. Sebagai contohnya, kerajaan tempatan seperti Majlis Bandar ataupun Majlis Perbandaran Klang, MPK, perlulah menyediakan 3 tong sampah yang berlainan warna. Ini contoh berlainan warnanya di kawasan perumahan. Ini ialah ayat contoh umum. 3 tong sampah saja. 3 buah tong sampah. 3 buah tong sampah yang berlainan berwarna. Baru kita masuk contoh realiti yang lebih apa? Yang lebih spesifik kata orang. Yang lebih spesifik. Dalam penyediaan tong sampah ini, dalam penyediaan tong sampah ini, pihak kerajaan tempatan harus melabelkan dan membezakan jenis sampah. Jenis sampah seperti tong berwarna perang coklat untuk sampah berbentuk gelas. Kemudian tong berwarna biru untuk sampah berbentuk kertas dan tong berwarna jingga bermakna oranye untuk sampah berbentuk plastik dan aluminium. Aluminium. So inilah contoh realiti. Barulah kita buat ayat kesan dengan penyediaan tong sampah tersebut. Rakyat Malaysia akan
membahagikan. Yes, membahagikan sampah di rumah kepada beberapa jenis sampah sebelum membuangnya. Sebelum membuangnya di tempat yang disediakan. Di tempat yang disediakan lah. Nampak? Pertama, rakyat akan membahagikan sampah di rumah. Okey, rakyat akan membahagikan sampah di rumah. Bermaksud di rumah sendiri dia sudah membahagikannya. Selepas itu, beg-beg sampah yang berlainan berlainan jenisnya akan dibuang, okey, agar apa? Agar sampah yang dapat dikitar semula boleh ataupun dapat dimanfaatkan. Okey, ini sudah merupakan dua kesan yang positif. Okey ya. Alright. Alright. Ada typing error ke? Ada pelajar kata ada satu typing error. Perkataan mana tu typing error? Saya tak nampak. Dia kata perkataan, mari kita lihat ya. Sebelum ada. Cikgu sebelum ada kesalahan ejaan. Saya tak faham sebelum ada tu mana. Okey. Tapi tak apa. Kita lihat di sini ya. Perkataan sebelum. Okey. Membagikan sampah. Okey, sebelum. Alright. Sebelum membuangnya di tempat disediakan. Baik, kita sudah ada dua kesan. Selepas kita ada dua kesan, dan kita lihat apakah penegasan yang boleh kita buat. Oleh hal yang demikian, saya ingin menegaskan bahawa kita ulang balik siapa terlibat. Oleh pihak, menegaskan bahawa pihak kerajaan tempatan haruslah menyediakan tong kitar semula sebagai satu kemudahan penting agar dapat menggalakkan rakyat Malaysia mengitar semula sampah. Okey, mengitar semula sampah. Nampak? Kita boleh bina dalam lingkungan 8 hingga 10 ayat. Adakah pelajar-pelajar menghadapi masalah untuk memahami perkara-perkara seperti ini? Cuba pelajar lihat. Ayat yang pertama di sini ialah ayat idea kita. Ayat yang kedua kita di sini ialah ayat huraian kita. Ayat yang ketiga di sini kita juga tulis ayat huraian kita. Kita berikan dua ayat sebab. Kemudian kita terus masuk ayat yang keempat. Okey, ayat yang keempat ialah ayat contoh. Barulah kita masuk ayat contoh yang apa? Umum. Kemudian ayat contoh umum, baru kita masuk ayat yang kelima, iaitu ayat contoh realiti. Realiti bermakna fakta lah. Selepas fakta, baru kita masuk ayat yang keenam, iaitu ayat kesan. Okey, ayat kesan baru betul. Ayat kesan yang pertama, kemudian kita ada ayat kesan yang kedua. Selepas itu ayat kesan kedua, iaitu ayat kesan kedua. Baru kita masuk, ini ayat huraian pertama, ini ayat huraian kedua. Okey. Kemudian kita masuk ayat kesan kedua, baru kita masuk yang ke-8 ialah ayat penegasan. Okey, ayat penegasan idea. Pelajar-pelajar yang tulis seperti ini, pelajar boleh skor dengan markah yang sangat tinggi kerana dihuraikan secara matang. Okey, dihuraikan secara matang. Mari kita lihat jalinan unsur kohesi antara ayat dengan ayat. Apakah hubungan yang rapat antara mereka? Pertama berkaitan dengan menyediakan. Kemudian ayat kedua berkaitan dengan penyediaan. Ayat ketiga kita tulis sekali lagi menyediakan. Ayat keempat kita tulis berkaitan dengan menyediakan lagi.
Ayat kelima berkaitan dengan penyediaan. Nampak tak? Maka di sini barulah kita masuk ayat yang ke-6 dengan penyediaan lagi. Nampak? Nampak tak? Kemudian penyediaan apa? Penyediaan beg sampah dan ataupun tong-tong sampah tersebutlah. Okey, barulah kita masukkan berkaitan dengan bahan-bahan tersebut, ya, iaitu menyediakan. Banyak kan penyediaan, menyediakan, disediakan dan sebagainya perlu digunakan oleh pelajar. Okey, yang pada ini disediakan. So daripada satu perkataan itu, kita menggunakan apa? Kita menggunakan konsep jalinan perkataan yang sama kata akarnya tetapi berbeza dari segi imbuhannya untuk menghuraikan karangan kita. Okey, menyediakan, penyediaan, dan menyediakan, dan menyediakan, dan penyediaan, dan penyediaan, dan disediakan, kemudian menyediakan lagi. Nampak tak? So kita boleh lihat di sini, satu untaian kata yang begitu rapat dan erat dari segi maknanya. Kemudian kita juga ada kelompok yang tepat, iaitu rakyat Malaysia. Kita memilih rakyat Malaysia. Okey, maka di sini kita lihat di sini kan rakyat ada dalam perkataan ini. Rakyat juga ada dalam ayat ini. Okey, rakyat juga ada dalam petikan ini, rakyat Malaysia. Nampak tak? Menggalakkan rakyat Malaysia. Pelbagai jenis ataupun bentuk ayat, tetapi kelompoknya tetap sama. Ideanya pula melibatkan siapa? Pihak kerajaan, iaitu kerajaan tempatan. Okey, pihak kerajaan tempatan. Okey, kerajaan di sini ada. Nampak? Kerajaan tempatan di sini ada. Kemudian di sini juga ada kerajaan tempatan. Okey, maka di sini pelajar-pelajar harus tahu bahawa pelbagai unsur yang sama yang perlu kita gunakan untuk apa? Untuk menghuraikan penulisan kita. Dengan cara begini, pelajar-pelajar dapat menulis karangan yang hebat. Apakah tema karangan kita, cikgu? Tema karangan kita ialah kitar semula. Maka kita ada banyak istilah kitar semula, tong kitar semula, dalam mengitar semula sampah dalam karangan kita. Apabila pelajar berbuat begitu, maka pelajar dapat lihat membuktikan bahawa istilah yang digunakan oleh pelajar ialah istilah yang tepat sebenarnya. Okey, ada pusat kitar semula, ada tong kitar semula, amalan kitar semula, dan nama-nama tong tersebut iaitu tong berwarna biru, tong berwarna perang, tong berwarna jingga. Semua itu berkaitan dengan kitar semula. Tong sampah kitar semula. Semua itu merupakan bukti bahawa fakta-fakta yang kita masukkan ini juga bukan calang-calang fakta. Okey, iaitu plastik dan aluminium, kemudian ada bentuk gelas, kemudian ada kertas, kan ini merupakan kitar semula lah, bahan-bahan yang boleh dikitar semula oleh masyarakat kita. Alright, ada soalan berkaitan dengan bahan ini nak tanya kepada saya? Setakat ini pelajar faham tak? Okey, setakat ini pelajar boleh faham? Saya rasa penjelasan saya sudah cukup mantap dan pelajar-pelajar sepatutnya sudah boleh faham. Dan sepatutnya pelajar boleh menulis karangan seperti ini dulu. Yang penting ialah pelajar mesti ada disiplin penulisan. Tanpa disiplin penulisan memang tak dapat bantu pelajar. Okay, memang tak dapat bantu diri sendiri juga, ya. Baik, sekarang kita masuk pada bahagian kesimpulan. Kita masuk pada bahagian kesimpulan. Kesimpulan memainkan peranan penting dalam penulisan. Ingat baik-baik. Okey, nasihat saya ini peringatan, peringatan penting kepada pelajar. Dengar baik-baik, ya. Peringatan. Okey, peringatan pertama. Kesimpulan
Okey, kesimpulan atau penutupan karangan ialah bahagian yang tidak boleh diabaikan oleh murid. Okey. Yang kedua, pastikan murid menulis kesimpulan, okey, kesimpulan dalam semua karangan walaupun masa tidak mencukupi. Ingat kalau masa tidak mencukupi pun kesimpulan sangat penting. Kesimpulan ialah satu daripada aspek wacana yang penting. Okey, yang penting selain idea dan pendahuluan. Bermakna tanpa kesimpulan, okey, murid yang tidak menulis kesimpulan pasti tidak akan mendapat markah yang cemerlang. Okey, markah yang cemerlang dalam peperiksaan. Okey, oleh sebab itu pelajar-pelajar harus tahu perkara akhir di sini ialah unsur penting. Unsur penting dalam penulisan ialah yang pertama mesti ada cadangan, yang kedua mesti ada harapan, yang ketiga mesti ada ungkapan. Ini ialah permintaan yang paling basic. Paling basic lah. Perlu ada dalam penulisan pelajar. Okey, pelajar-pelajar haruslah, okey, murid haruslah memastikan ada sekurang-kurangnya 3 hingga 5 ayat, 3 hingga 5 ayat kesimpulan, okey, kesimpulan dalam penulisan anda. Jika kamu tidak menulis kesimpulan, memang susah kita nak skor dalam peperiksaan. Okey, baik, cikgu dah hantar bahan itu kepada Cikgu Aniza. Nanti Cikgu Aniza bolehlah hantar kepada pelajar. Sekarang kita lihat pada bahagian kesimpulan ini. Dalam bahagian kesimpulan, apakah yang boleh kita buat? Pertama, ingatlah ciri-ciri kesimpulan. Ciri-ciri kesimpulan yang baik. Pertama, mesti dijalin rapat dengan keseluruhan idea dalam ayat kohesi. Dalam ayat kohesi yang penting. Apa itu kohesi? Bermakna apa-apa yang kita cakap itu dia mesti berkaitan dengan idea tersebut secara keseluruhan. Yang kedua, mesti ada unsur cadangan yang melibatkan beberapa pihak penting yang dikaitkan dengan apa? Dengan tema karangan. Contohnya, kalau tema karangan kita pada hari ini ialah Kita Semula, mesti melibatkan kerajaan, ibu bapa, jiran tetangga, ataupun diri sendiri, kan? Ini penting. Yang ketiga, mesti masukkan harapan. Harapan, ini adalah pandangan peribadi, ya. Pandangan peribadi terhadap apa? Terhadap isu ataupun tema yang dibincangkan. Selepas itu jangan lupa masukkan ungkapan menarik. Ungkapan menarik ini bolehlah terdiri daripada pantun, boleh terdiri daripada lirik lagu, boleh terdiri daripada peribahasa kalau kita nak, boleh masukkan slogan kalau kita nak, okey, boleh masuk juga berkaitan dengan seloka, gurindam, okey, gurindam, sajak, okey, semua itu boleh kita gunakan. Bolehlah pelajar-pelajar beragama Islam juga boleh masukkan hadis yang sesuai, okey, hadis yang sesuai dengan tema. Juga boleh, ayat-ayat Al-Quran juga boleh, tak ada masalah. Semua ini boleh membantu pelajar meningkatkan kualiti penulisan
yang penting supaya pelajar-pelajar dapat skor dalam penulisan. Okey. Baik, kita lihat seterusnya berkaitan dengan kesimpulan yang kita yang boleh kita buat. Tengok baik-baik. Alright, saya tahu pelajar-pelajar yang sudah penat, sudah 2 jam kan dengar saya bercakap. Hampir 2 jam ni, lebih kurang 15 minit lagi kita akan bersurai. Jangan risau. Okey, kita dimulakan dengan kesimpulannya. Nampak tak? Oleh sebab isi 1, 2, 3, 4, 5, isi 1, 2, 3, 4 kita semuanya berkaitan dengan pihak-pihak berkaitan, maka kita tulis semua pihak. Okey, semua pihak harus memikul tanggungjawab yang berat. Okey, semua pihak harus memikul tanggungjawab yang berat untuk merealisasikan usaha. Okey, usaha mendidik dan menyedarkan rakyat, okey, menyedarkan rakyat agar mengitar semula sampah. Baru masuk cadangan ya. Oleh hal yang demikian ataupun oleh sebab itu anak-anak muda harus dididik untuk mengitar sampah dari rumah dan pihak sekolah. Dan pihak sekolah haruslah menjelaskan kepentingan amalan kitar semula, okey, menjelaskan amalan kitar semula dalam setiap aktiviti di sekolah. Aktiviti di sekolah sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Sebagaimana dilakukan oleh rakyat, okey, oleh siapa? Oleh rakyat di Jepun dan di Taiwan contohnya. Kalau di Jepun dan Taiwan mereka sangat mementingkan kita semula. Kita boleh menjadikan mereka sebagai contoh. Okey ya. Negara-negara ini haruslah kita jadikan sebagai contoh. Okey, sebagai contoh kerana yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Nampak? Sempadan. Nampak ya? Kita masukkan ayat ungkapan. Ada ayat kesimpulan, ada ayat cadangan, ada ayat harapan. Okey, ada ayat harapan. Ada ayat ungkapan lagi. Kemudian kita lihat di sini satu hari kita masuk satu lagi ayat huraian, ayat harapan boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okey. Saya berdoa ataupun saya berharap agar rakyat Malaysia akan mengamalkan amalan kita semula untuk menyejahterakan bumi ini. Menyejahterakan bumi ini ya. Oleh hal yang demikian, ini saya ingin menjelaskan bahawa itu penegasan ya, menegaskan idea, menegaskan tema kita. Okey, saya ingin menjelaskan bahawa usaha perlu dilakukan oleh pelbagai pihak untuk menggalakkan rakyat Malaysia mengitar semula sampah. Okey, nampak ini merupakan ayat penegasan kita yang penting yang boleh kita jadikan sebagai satu teknik yang boleh kita masukkan ataupun kita jadikan sebagai panduan. Mengapakah saya kata begitu? Pertama, dia ada perkataan harus ini sebagai ayat kesimpulan. Okey, sebab dia ada perkataan kesimpulan. Okey, dan dia melibatkan semua pihak. Ayat kedua, dan dia sudah ada berkaitan dengan cadangan. Juga ada perkataan harus.
dididik untuk mengitar semula sampah. Pihak sekolah juga haruslah, ini merupakan ayat apa? Ini merupakan ayat cadangan. Okey, ini merupakan ayat cadangan yang penting. Kemudian kita lihat di sini, kita berikan fakta rakyat di Jepun dan di Taiwan. Kedua-dua ini namakan sebagai fakta yang penting. Karangan yang baik mesti ada fakta. Okey, kemudian kita masukkan ungkapan. Yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Yang ini kita namakan sebagai ayat ungkapan kita. Selepas ungkapan, barulah kita masukkan harapan juga boleh. Kalau tidak, kita masukkan sebelum ungkapan juga boleh. Dan di sini ada dijelaskan, saya berharap agar, saya berdoa semoga. Ini ialah ayat apa? Harapan yang sangat penting. Mesti tulis. Harapan ini mesti merujuk pada kelompok yang sama, iaitu rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia akan mengamalkan amalan kitar semula untuk menyejahterakan bumi ini. Ini merupakan apa? Tujuan kita. Oleh sebab itu kita gunakan untuk. Untuk ialah kata hubung pancangan keterangan tujuan. Maka kita gunakan. Itu sebab kita belajar kata hubung ini. Baru kita masukkan penanda wacana. Oleh hal yang demikian, selain penanda wacana ini, saya juga masukkan oleh sebab itu. Nampak? Sebagai contoh ataupun kita lihat di sini ya, saya ingin menjelaskan bahawa, ingin menegaskan bahawa, ini merupakan ayat apa? Ayat penegas. Ini merupakan ayat penegas yang sangat penting. Kemudian kita tegaskan apa? Usaha kita, iaitu ayat berkaitan dengan arahan kita. Arahan ada tak? Ada, iaitu usaha. Kemudian pelbagai pihak ada tak? Ada. Kemudian untuk menggalakkan siapa? Menggalakkan rakyat Malaysia mengitar semula sampah merupakan tema yang penting dalam karangan ini. Jika pelajar dapat menulis karangan seperti ini, mantaplah saya kata. Okey, mantaplah pelajar-pelajar yang menulis karangan seperti ini. Pasti pelajar akan skor sebab pelajar sudah berjaya menjelaskan perkara itu dengan cara yang tepat dan betul. Okey, sekiranya pelajar menulis karangan seperti ini, pelajar boleh menjelaskan 3 perkara kepada pemeriksa. Pertama, anda ada idea yang tepat menjawab tugasan. Ingat, karangan yang baik ialah karangan yang menjawab tugasan. Sekiranya pelajar tidak dapat membina ayat yang menjawab tugasan, dan contohnya, pelajar hanya tulis, pihak kerajaan haruslah menyediakan banyak tong kitar semula. Full stop. Cara ini tak jelas. Untuk apa? Untuk menggalakkan rakyat Malaysia supaya mengitar semula sampah. Cara ini baru betul. Nampak? Kadang-kadang pelajar kata, cikgu karangan saya pendek lah. Pendek sebab apa? Awak tulis secara shortcut. Tidak menghuraikan apa-apa yang penting. Yang kedua, karangan pelajar mesti ada contoh yang relevan, yang sesuai dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Berdasarkan fakta. Kalau di sekolah, kita haruslah mencari maklumat. Kalau di rumah kita buat kerja, kita cari maklumat dalam internet dan sebagainya. Saya yakin pelajar-pelajar pasti akan jumpa perkataan seperti berkaitan dengan fikir dahulu sebelum buang, ataupun apa lagi slogan, macam-macam lagi lagu, slogan, ataupun ucapan daripada pemimpin yang berkaitan dengan kitar semula. Perkara ini sangat penting, perlu diberikan perhatian. Perkara ketiga, pelajar gunakan penanda wacana yang betul. Jangan guna penanda wacana dalam meniti arus kemodenan ini. Apa maksud tu? Jangan gunakan penanda-penanda wacana yang tidak memberikan apa-apa maklumat. Tidak memberikan apa-apa kata yang bermakna. Padahal penanda wacana itu terlalu banyak digunakan oleh pelajar sebagai apa? Sebagai cara membuktikan bahawa karangan mereka bombastik. No, itu sudah gaya yang lama.
Pelajar-pelajar boleh tulis lebih daripada 1000 patah perkataan. Awak gunakanlah istilah-istilah bombastik. Tetapi sekarang kita berada pada zaman yang lebih moden, zaman KBAT, zaman KSSM. Jangan gunakan ayat meleret-leret lagi. Straight to the point. Kerana jumlah perkataan yang ada terhad. Okey, jumlah perkataan yang ada terhad dan kita tidak mahu membuang masa dengan menulis karangan yang berbunga-bunga bahasanya. Kemudian satu perkara kecil disampaikan dengan ayat melarat panjang dan sebagainya. Penggunaan penanda wacana terlalu panjang dan sebagainya. No, jangan lagi. Okey, asalkan fakta tepat, huraian mantap, istilah atau kosakata yang digunakan itu tepat sudah amat mencukupi. Ungkapan menarik pula seperti peribahasa, slogan, pantun dan sebagainya yang mana sesuai kita masukkan. Tak semestinya ada dalam setiap perenggan. Kadang-kala jumlah perkataan pelajar terlalu banyak bukan kerana huraiannya mantap, tetapi peribahasanya terlalu banyak. Terlalu banyak peribahasa tetapi tidak dijelaskan satu persatu. Pelajar sepatutnya menjelaskan peribahasa satu persatu. Pelajar perlu menghuraikannya dan kaitkan dengan isu penting tersebut. Barulah pelajar dikatakan matang memberikan idea, dikaitkan dengan unsur ungkapan menarik tersebut dan disesuaikan dengan tema dalam karangan serta kelompok yang terlibat dalam karangan tersebut. Jika tidak, pelajar-pelajar pasti tidak akan skor dan saya juga berharap perkongsian ilmu ini difahami oleh guru-guru dan murid-murid ya. Ingat ya, penulisan zaman KSSM ini bukanlah penulisan untuk menunjuk-nunjukkan bahasa kita yang berbunga-bunga. Tetapi sebagai satu medan untuk membuktikan kita pandai menulis ayat yang mantap, yang jelas, dihuraikan dengan matang. Okey, saya berharap agar perkongsian ilmu pada hari ini dapat difahami oleh guru-guru dan murid-murid dan pelajar-pelajar juga berpuas hati dengan apa-apa yang saya sampaikan. Kesetiaan anda selama 2 jam ini amat saya hargai. Kalau ada silap dan salah, saya minta maaf dan guru-guru bolehlah membuat pembetulan jika ada. Okey, murid-murid, saya berharap pelajar-pelajar akan menggunakan ataupun mengaplikasikan ilmu yang telah saya ajarkan pada hari ini. Sini baru sebahagian kecil sahaja karangan jenis ini, karangan jenis rencana ini sebahagian kecil sahaja yang boleh saya kongsikan kerana masa yang semakin terhad. Saya haraplah pelajar-pelajar berpuas hati. Okey? Puas hati dah semua dengan ilmu ini. Saya harap pelajar-pelajar juga tidak akan berputus asa walaupun kita berada dalam gelombang bahaya ya, penularan wabak, tetapi dengan usaha dan keyakinan kita boleh mengatasi pelbagai cabaran termasuklah mendapat A+ dalam BM-SPM. Okey, dalam SPM ini kertas bahasa Melayu mesti skor setinggi-tingginya. Jangan risau para pelajar, okey? Jangan risau, teruskan berusaha dan saya berdoa kita akan berjumpa lagi dalam slot yang seterusnya untuk membincangkan bahagian-bahagian yang lain pula. Okey? Nantikan kemunculan saya dan setialah bersama guru-guru anda dalam PDPR. Teruskan belajar, jangan putus asa. Kalau guru-guru memberikan kerja rumah, siapkan ikut tugasan dan arahan yang diberikan. Okey? Sekian, terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya bertumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Terima kasih kepada Puan Aniza atas undangan kita pada kali ini. Dan kita akan berjumpa lagi, tak lama lagi lah, mungkin dalam 2 minggu lagi, kita akan berjumpa lagi untuk slot yang seterusnya. Terima kasih kepada semua. Bye-bye. Terima kasih Cikgu Tan. Okey, jumpa lagi Cikgu. Bye-bye. Ya, jumpa lagi untuk slot yang seterusnya. Baik. Okey, terima kasih ya.